Kuzami, Afkar. Siapa nak baca doa? Dafa lah. Hari tu dah Afkar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya alamin. Amin. Terima kasih. Alright. So kita sambung tau. Sebabnya saya kena habiskan tajuk ni juga. Buka sekolah saya tak ada. So kita just refresh balik yang kita dah belajar last week. Okay. Minggu lepas dalam 2.5. Okay, kalaulah dalam buku teks awak, in your textbook adalah pada muka surat 76 sampai muka surat 79. So kalau dalam buku teks ni, okay, tajuk ni adalah pada muka surat 76. Sekejap. Okay, dan satu lagi adalah pada muka surat sampai 76 sampai 79. Alamak, pen saya pula habis dia punya bateri. Lupa nak cas. Okay, so dalam tajuk yang ini kita dah belajar pempesturan, kita dah belajar pendihidratatan, pembungkusan vacuum dan juga penyejuk bekuan, memasak, pengetinan, penyejuk bekuan kering dan juga penapaian. Okay, now kita nak sambung hari tu kita lupa tau. Ada dekat buku SPS awak. Okay. Muka surat, saya tengok Okay, muka surat 23. Kita belum habis buat latihan untuk penyejuk bekuan, penyinaran dan juga pembungkusan vacuum. Kalau penyejuk bekuan, kalaulah kita tengok penyejuk bekuan ni ada dua tau sebenarnya. Tapi dalam awak punya silibus, dia cerita pasal penyejuk bekuan ni je. Dia tak cerita penyejuk bekuan kering. Kering ni special sikit tau. Biasanya kering ni tekstur dia lebih cantik. Contohnya kalau strawberry, kita masukkan penyejuk bekuan kering, warna dia lebih kurang sama dengan yang ori. Tapi kalau penyejuk bekuan ni, biasanya awak memang nampak dia disejuk bekukan. So penyejuk bekuan ni biasanya, okay, ini adalah macam freezer yang selalu orang simpan daging besar tu. Okay, so yang ini biasanya suhunya adalah 0 darjah Celsius ataupun lebih rendah daripada tu. Okay, so dia punya kebaikannya dia boleh menghentikan tindak balas enzim. Apakah itu tindak balas enzim? Senang kata makanan boleh basi jika berlakunya tindak balas enzim. Jadi bila tindak balas enzim tu terhenti, makanan tu tahan lama. Okey, tetapi kekurangannya dia tak dapat memusnahkan orang kata tak dapat memusnahkan enzim makanan. Kita cuma boleh menghentikan je, tapi kita tak boleh memusnahkan. Kemudian satu lagi, makanan tu tak tahan lama. Maksudnya kalau awak dah keluarkan, awak kena masak lah. Dia tak tahan lama. Kalau penyinaran, kita tengok dia dekat sini penyinaran. Penyinaran ni kita menggunakan sinaran gamma, sinaran ultraungu dan juga sinaran X. Kebaikannya dia boleh memusnahkan mikroorganisma, menghalang percamahan biji benih. Kita nak bayangkan macam ni, kentang. Kita tak nak kentang tu tumbuh pucuk, tumbuh akar. So kita guna penyinaran. Ni buruk sebab saya pakai jari tau. Alright, lepas tu pembungkusan vacuum. Alright, pembungkusan vacuum ni kalau kita tengok dekat sini. Alright, ini adalah pembungkusan yang sekarang ni kita suka buat berbanding old school punya. Kalau old school punya dulu, kita tengok dia ada banyak udara. Sekarang kita pemvacuuman tu kita buang udara tu. Okay, now kita buat latihan. Alright. Ni baru bangun ke ni? Ke pergi kedai mamak? Saya call Acap tak bangun. Tak cikgu, tengah hujan cikgu. Astagfirullahalazim, ya ke? Tengah hujan sama jauh. Okey, tak apalah. Dramanya korang. Okey, dah lah. Okey. Take care, jaga diri. Nah, borak ngajak. Dah lah, baik. Okey, tak payah. Hello! Dah. Okey, jaga diri. Bawa motor elok-elok. Dah tanah lah. Dah. Baik. Apa-apa jadi kat anak orang ni, risau saya. Astagfirullahalazim. Dah. Okey. Dah bawa motor elok-elok. Jaga diri. Ya, hujan kan. Jaga diri elok-elok. Baik tuan. Okay, bye. Dah, saya nak ajar ni. Okay, bye. Okay, now. So, sekarang kita tengok tadi kan. Ini dah. Mana ni? Semalam hari tu saya ada termis 1 ni. Saya nak cerita yang ni. Penyejuk bekuan kering. Penyejuk bekuan kering ni cantiknya struktur dia lebih cantik. Kalau pengeringan biasa macam ni, dia jadi kering. So, rasanya biasanya lebih sedap. Contohnya ni. Kopi. Kopi adalah penyejuk bekuan kering. So, tekstur dia cantik. Kopi dia still rasa kopi. Okay. So,
Kita nak tengok yang ini sebenarnya. This one. Okay. Penyejuk berkuan. So, makanan disimpan pada suhu berapa? Awak teka. Makanan disimpan pada suhu berapa tadi? Kosong. Terima kasih. Atau lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih rendah. Ya, terima kasih. Lebih rendah. Okey, apakah dia punya kebaikan dia? Apakah kebaikan untuk kita gunakan kaedah penyejuk berkuan? Tindakan enzim terhenti. Terima kasih, tindak balas enzim terhenti. Lagi? Bila tindakan enzim tu terhenti, makanan jadi macam mana? Tak tahan lama. Makanan jadi tahan lama. Very good. Now, kemudian so awak ingat macam ni. Dalam makanan ada enzim. Okay, kalaulah enzim tu kita hentikan tindak balasnya, makanan tu jadi tahan lama. Tapi kita tak boleh musnahkan enzim tu. Enzim tu tak mati. Dia cuma enzim tu kita berhentikan dia daripada bertindak balas. Tapi kalau kita letak daripada suhu yang biasa, suhu bilik, enzim tu akan tetap bertindak balas balik. Okay, sebab tu keyword dekat sini, dia kata kat sini, dia adalah terhenti. Bukan dimatikan enzim tu, dia hentikan sahaja. Now, so apakah kekurangan dia? Tidak memusnahkan enzim makanan. Yes, very good. Tidak memusnahkan enzim makanan. Dan satu lagi, ada satu lagi. Tidak mensterilkan makanan. Yes, tidak mensterilkan makanan. Apakah yang awak faham dengan maksud steril? Apakah itu steril? Apakah maksud steril? Tak tahu. Tak tahu. Ingat tak, steril adalah satu keadaan yang orang kata bebas daripada pertumbuhan mikroorganisma. Daripada mikroorganisma. Dah sampai rumah ke ni? Mikroorganisma. Hadif dah sampai rumah ke? Dah, kita orang kat rumah Acap ni. Oh, kat rumah Acah. Oh, okey, dah jaga diri. Okey, Alhamdulillah. Okey, pakai satu je lah. Pakai satu handphone je lah. Tak payahlah semua orang buka handphone. Tak Okey, apa, now. diorang semua nak masuk. Biarlah diorang tu. Okey lah. Asalkan awak bahagia. Okey, now. Jenis-jenis makanan yang menggunakan penyejuk berkuan. Okey, saya nak ambil siapa ni? Okey, saya nak ambil Farisha. Farisha, teka. Apakah jenis makanan yang kita boleh menggunakan kaedah penyejuk berkuan? Makanan laut, buah-buahan dengan daging. Mana satu yang sesuai? Ya, makanan laut. Ada tak lagi? Antara buah dengan daging, mana yang lagi sesuai? Daging. Yeah, daging. Okey, Farisha pilih seorang untuk buat yang soalan kaedah penyinaran. Makanan disinar dengan sinaran mengion seperti sinaran apa? Okay, sinaran apa yang menggunakannya? Kita pakai sinaran apa ni? Kalau dalam buku teks awak, kalau you guys ada buku teks awak, ia ada pada muka surat 76. Apa 6? Muka surat 76. Ini adalah kalau dalam buku teks awak, muka surat 76. Okay. Right, so Farisha nak siapa? Ke nak saya pilih? Cikgu pilih lah. Syazah. Makanan disinar dengan sinaran mengion seperti Acap. Seperti apa, Syazah? Apa Okey, saya bagi ada dia punya jawapan. Alpha, beta, gamma, sinaran ungu, sinaran X. Teka. Alpha, beta, gamma, sinaran ungu, sinaran X. Gamma. Gamma, Sinaran yes. X. Betul, gamma, sinaran X. Lagi satu? Alpha. Salah. Lagi satu? Ultra ungu. Ultra ungu. Okey, apakah kebaikan kita menggunakan radiasi ni? Kebaikan dia. Dia dapat memusnahkan organisma makanan tak? Dapat. Yes, betul. Dapat menghalang pertumbuhan percabahan biji benih tak? Maksudnya kentang tu. Yes. Kita tak nak kentang tu tumbuh pucuk dengan akar. So kita pakai sinaran. Mengekalkan rasa tak? Dia mengubah rasa. Tak. Merosakkan rasa. So kekurangan? Nutrient. Yes, ini adalah dia akan merosakkan nutrien. Lagi apakah dia punya kekurangan bang?
Ni, dos sinaran gamma suka dikawal. Betul tak? Kalau kita main sinaran, kita boleh kontrol tak sinaran tu? Tak boleh. Tak, ni susah sikit. Ni kena orang yang expert. Okay, now. Contoh makanan. Apakah contoh makanan yang menggunakan sinaran? Biasanya, sinaran tu kita nak mengelakkan percambahan tau. Kita tak nak, katakanlah, kentang tu daripada India, naik kapal 2-3 bulan. Sampai kat Malaysia, habis dah boleh jadi pokok. So, biasanya kita akan kenakan sinaran dekat kentang tu. Atau bawang. So, make sure bila sampai Malaysia tak adalah tiba-tiba awak boleh tanam dah dia boleh jadi pokok pula kan. So, apakah jenis makanan yang sesuai menggunakan kaedah sinaran? Ubi kentang. Yes, ubi kentang, Bawang besar. bawang besar, Halia. halia, bawang besar. Okey. Halia betul kan? Betul lah, dia tak nak ni percambahan kan. Satu lagi saya tambah tahu, rempah pun ya. Beras pun ya, susu je tak. Susu ni tak ada. Now, pembungkusan vacuum. Pembungkusan vacuum ni sebenarnya kita buang apa? Dia kemek je macam tu. Kita buang apa? Udara. Yes, udara disingkirkan. So apa bestnya udara tu disingkirkan? Apa yang best Apa kebaikan bila kita seal makanan yang pakai pemvacuuman ni? Ni tahu. Mana pemvacuuman? Ni macam ni, dia seal macam ni. Apa bagusnya kalau makanan yang macam ni? Orang dulu-dulu dia tak suka macam ni, dia rasa macam kemek. Tapi sekarang kita suka kaedah pemvacuuman ni. Kenapa? Sebab apa? Oi Dip, sebab apa? Sebab apa? Ada. Okay, sebab dia boleh menghalang pengoksidaan makanan. Pengoksidaan makanan ni yang bagi makanan tu rasa tak sedap. Iwak aku seorang yang cakap. Tu. Okay, tak apalah, tolonglah ni bercakap. Kalau tak ada siapa bercakap, saya rasa macam cakap sorang-sorang je. Okay, apakah kekurangan? Kekurangan dia, udara kita buang. Tapi dapat bunuh mikroorganisma tak? Dapat. Oi, udara buang. Oh tak. Tak. Okey, dalam tu tetap ada maybe spora bakteria. Bila dapat udara balik, bakteria tu hidup. Senang kata bakteria tu macam tidur je bila tak ada udara. Tapi bila kenakan udara, dia boleh hidup. So kat sini kita kata dia tidak mensterilkan makanan. So apakah contoh-contoh makanan yang kita gunakan ni pemvacuuman tu? Coces. Okay, sausage lagi. Kacang tanah. Kacang tanah, good. Susu tepung. Susu tepung ya. Lagi? Beras. Yes, beras. Halia tak? Halia ni apa tadi? Ini adalah apa? Nyinaran. Okay, now kita teruskan. Okay, tujuan pemprosesan makanan. Okay, inilah hari tu kan kita ada terang. Tujuan pemprosesan makanan adalah untuk membunuh mikroorganisma pertama. Okey, ataupun membunuh mikroorganisma, keadaan ni kita panggil dia sebagai steril. Menghalang kerosakan makanan. Okey. Kemudian kita kata menjadikan makanan tu lebih menarik. Contohnya awak letak apa warna? Nak bagi dia warna merah macam super ring. Macam jajan tu kan. Oi, dia punya warna tu memang mengancam kan. Kemudian makanan jadi tahan lama dan memudahkan pencernaan. Contohnya makanan dalam tin. Tengoklah sardin. Ikan sardin yang dalam tin dengan ikan sardin yang fresh. So ikan sardin dalam tin tu awak perasan tak? Dia macam dengan tulang-tulang dia sekali lembut. So awak senang nak makan. Okay, now. So hari ni kita nak belajar pasal contoh-contoh pengawet lah dalam makanan. Okay, so contoh-contoh pengawet dalam makanan. Pertama yang paling famous adalah bahan awet. So awak ingat bahan awet ni senang kata macam ni. Semua benda ada bahan kimia. Awak jangan ingat bahan kimia tu adalah bahan bahaya. Tak. Korang ni pun adalah daripada kimia, daripada ada komposisi kimia. So, everything in this world ada bahan kimia dia. Tetapi yang ini adalah bahan kimia yang dibuat oleh manusia. So, perkataan yang paling cantik kita kata, awak cakap, tak naklah makan ubat tu ada bahan kimia. Kalau aku makan, katakanlah aku makan madu, kat dalam madu tu tak ada bahan kimia. Tak ada. Madu pun ada bahan kimia. Nama bahan kimianya adalah fruktosa. Cuma kalau dalam madu tu, bahan kimia tu adalah organik, semula jadi. Kalaulah kita ambil ubat tu sintetik. So awak jangan salah sebut perkataan bahan kimia. Bahan kimia semua benda ada bahan kimia. Cuma ada bahan kimia tu semula jadi. Satu lagi adalah sintetik. So bahan kimia tak pernah salah. So dalam ni kita nak cerita pasal bahan kimia, bahan pengawet jenis sintetik. Sintetik dan semula jadi. Sintetik dan juga semula jadi.
Okey, semula jadi. Contoh, bahan awet. Bahan awet ada dua jenis. Satu adalah yang semula jadi ni. Gula, garam. Kedua adalah asid benzoik. So asid benzoik ni adalah orang kata yang sintetik lah. Yang manusia cipta. So apakah kebaikannya? Biasanya kalau kita cerita pasal pengawet, apakah kebaikan bahan pengawet? Kenapa orang letak gula, garam? Apa kebaikan bahan pengawet? Tahan lama. Yes, very good. Ini nak bagi makanan itu adalah tahan lama. Tahan lama. So dia menghalang kerosak pertumbuhan bakteria. Menghalang. Woi, apa tu? Pertumbuhan bakteria. Sebab tu kalau awak ada mangga banyak kan, mangga yang fresh dengan mangga awak buat jeruk. Biasanya mangga yang buat jeruk tu korang letak gula atau garam yang lebih kan. So biasanya makanan tu akan tahan lama. Kenapa? Tiada pertumbuhan bakteria. Kalau pewarna, kenapa lah orang suka letak pewarna? Korang macam rambut, kenapa orang sibuk rambut tu korang colour, tiba jadi merah, purple, kuning. Pewarna. Nampak cantik. Yes, nampak cantik. Nampak menarik. Ada kan orang warna dia. So ini nampak menarik. Tiba-tiba pula hari-hari ni warna pelangi. Tolonglah, tiba-tiba saya buat tak nampak je. Yeah. Okay, peluntur. Peluntur ni adalah bleaching. Kalau saya kata bleaching, apakah kegunaan bleaching? Contoh bleaching adalah klorin, benzoil, peroksida. Klorin ni macam dalam klorok. Biasanya peluntur ni kita buat apa sebenarnya? Nak bagi dia apa? Warna tu apa? Pudar. Yes, pudar. Ataupun sebenarnya macam ni tau bahasa cantik dia. Kita singkirkan warna asal. Okay, contohnya macam tepung. Sebenarnya tepung tak seputih tu tau. Kita singkirkan kalau asal. Sama juga dengan beras. Beras tu tak seputih tu. Kalau awak perasan beras siam, warna dia lebih putih daripada warna beras biasa. Contoh. Beras daripada siam. Awak jangan awak kata, bagus ni beras daripada siam tu. Dia punya baka beras siam tu lebih baik daripada Malaysia. Tak ada. Beras siam, apa-apa beras kita boleh buat dia lagi putih daripada tu. Which is dengan cara kita letak peluntur. So apa fungsi peluntur? Kita menyingkirkan warna asal atau warna yang tidak dikehendaki. Kita singkirkan warna yang tidak dikehendaki. Warna tak dikehendaki. Okay, now itu adalah peluntur. Kemudian, MSG. Katakanlah kalau kedai masak, what do we call kedai makanan? Restoran. Astaghfirullahalazim. Kenapa kita letak MSG? Contoh Ajinomoto. Why? Tambah rasa. Yes, kita nak menambah rasa atau nak letak bagi dia bau dia lebih harum. Tambah rasa. Atau ester ni bau lagi harum. Contoh macam korang buat kek, korang letak esen vanila. Itu adalah ester. So awak nak bagi bau dia lebih sedap. So ester tu macam yang bagi macam di botol kecil tu kan. Kalau korang letak tiba-tiba boleh rasa pisang, korang letak boleh rasa pandan, korang letak boleh rasa strawberry. Itu adalah ester. Dia nak bagi dia bau dia harum ataupun nak tambah rasa. Okay, now lepas perisa kita ada penstabil. Penstabil ni adalah senang kata macam ni tau. Dalam aiskrim, sebenarnya dalam aiskrim ada susu dan air. Tapi bila korang beli aiskrim, korang susu dengan air. Dia ada minyak tau sebenarnya sikit. Dia ada butter. Tapi awak tak nampak dia ada dua lapisan. So biasanya kita pakai penstabil ni menghalang pemisahan dua cecair. Maksudnya kalau ada minyak dalam kandungan makanan tu ada minyak dengan air. Bila kita letak penstabil, dia boleh blend in. Nampak cantik je. Kalau buat agar-agar pun nampak cantik. So yang ini penstabil ni sebenarnya dia menghalang pemisahan dua cecair. Cecair contohnya gelatin, gam akasia dan juga agar-agar. Okay, kemudian kita ada pemanis. Pemanis biasanya kalau lah kita buat air, beli air gas kan ataupun air dalam kotak tu, air kotak tu kan. Biasanya dia tak pakai gula yang ada kat rumah. Dia akan pakai pemanis tiruan yang namanya adalah saccharin, aspartam,
xylitol, sorbitol. Yang ni kadang-kadang awak nampak dekat chewing gum. Dekat chewing gum tau. Awak cuba tengok chewing gum, biasanya dia ada ni. Okey. Kalau saccharin ni semua ni kadang-kadang biasanya ada dekat dalam air kotak dia. Air kotak ataupun makanan manis. So, bahaya dia sebenarnya, yang ni saya tambah ni. Pemanis ni yang bahaya sikit. Sebab kandungan gulanya adalah sangat tinggi. Kenapa kita pakai saccharin? Kenapa yang buat air tin tu guna saccharin? Sebab saccharin ni kata kalau kita pakai gula biasa kat rumah, kita kena pakai 2 lori nak bagi sama rasa. Sama manis tu. So kalau lah pakai saccharin, dia pakai sikit je manis tu dah rasa. Tetapi masalah dengan saccharin ni, pemanis tiruan ni, dia susah nak dicernakan, susah nak disingkirkan daripada badan. Sebab tu orang kata kalau hari-hari korang minum air tin, okay, korang minum air tin, dengar orang kata minum non-stop selama setahun, chances korang nak kena sakit apa tinggi? Korang boleh kena sakit apa kalau korang rajin minum air tin? Korang boleh kena penyakit apa? Diabetes. Yes, kalau gula tinggi korang boleh kena diabetes. Sebab kandungan pemanisnya adalah sangat tinggi. Okay. Right. Now, pengganti oksida. Pengganti oksida ni nak elakkan makanan tu bau tengik, tau bau busuk tau. So, dia nak melambatkan proses pengoksidaan. So, yang ini nak cegah tengik. So, boleh ke? Betul ke ni? Yelah bau kan? Tengik. Tengik. Alright. So, lepas tu kita ada emulsi. Apakah itu pengimulsi? Pengimulsi ni adalah dia mengandungi lemak, minyak ataupun lemak. Mengimulsi. Emulsi ni memecahkan molekul tu menjadi kecil. So, mengimulsi je dia punya kat ni. Mengimulsi. Okay, so kesimpulannya dalam makanan pemproses dia ada contoh-contoh bahan pengawet. So dalam contoh-contoh bahan pengawet ni kita ada satu, pertama memang nama dia bahan awet, kedua kita ada pewarna, ketiga kita ada peluntur, keempat kita ada perisa, kelima kita ada penstabil, keenam kita ada pemanis, ketujuh kita ada pengganti oksida dan ke-8 kita ada pengimulsi. Marilah kita buat latihan. Jawapannya tadi ada di atas. Okay, so yang ini saya letak perisa. Yang ini jawapannya adalah pewarna. Okay, Zak, saya bagi penghargaan. Jawab soalannya nombor 1A. Tu senang ke? Boleh. Boleh tak? Boleh. Melambatkan proses kerosakan makanan. Makanan tu tahan lama, menghalang pertumbuhan mikroorganisma. Mana satu? Pengganti oksida ke, bahan awet ke, pemanis ke, peluntur ke, pengimulsi ke, pewarna ke ataupun stabil? Bahan awet. Yes, ini adalah bahan awet. Okay, so Zak pilih seorang. Ni dah potong. Dia boleh menambahkan warna. Siapa? Hadif. Ni nak bagi warna lagi cantik. Sekejap. Kejap. Pewarna. 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 Okay, Hadif pilih seorang. Saya pilih Ashraf, cikgu. Ashraf. Menyingkirkan warna yang tidak dikehendaki. Kalau warna tu brown, awak tukar dia jadi warna putih. Peluntur. Okey, Ashraf nak pilih siapa? Adam tak ada pula. Ni. Satu rumah. Cepatlah. Okey, ini nak bagi rasa. Oi, ini Hadis tahu ni. Okey, apa ni? Menyedapkan makanan. Woi, nak bagi dia rasa. Nak bagi dia sedap rasa Ajinomoto tu. Perasa ke? Yes, perasa. Perasa. Perisa is it? Perisa, ni dah. Perisa. Ya, Adam dah sampai. La ilaha illallah sud. Okey, cepat. Ni pilih seorang. Ni. Nisa. Nisa, menghalau pemisahan dua cecair, memekatkan makanan. Stabil. Yeah, penstabil. Okey, Nisa pilih seorang untuk jawab F. Penstabil ni dah. Siapa? Syaza. Menambahkan rasa manis. Pemanis. Yes, pemanis. Okey, pemanis ni dah. Okey.
Syaza, pilih seorang. Caca. Dah tinggal pengganti. Farisha. Farisha. Tinggal 2 je Farisha. Pengganti oksida atau pengimulsi. Ni. Apa dia? Ha? Farisha, tak dengar lah. Line tak elok kot. Farisha, jawapan dia apa? Melambatkan pengoksida. So, jawapannya pengganti oksida ke pengimulsi? Pengganti oksida. Ya, terima kasih. Pengganti oksida. Okey, dah tahu bawah ni jawapannya apa? Pengganti oksida. Akhir sekali adalah pengimulsi. Right. Okey. Now, sekarang kita nak tengok contoh-contoh label dan makanan. Katakanlah esok Nick nak jadi toke kicap. So, apa yang Nick kena tahu macam mana nak buat kicap. So, dalam kicap tu kita kena letak apa? Tengoklah konon. Dalam kicap tu ada kacang soya. Kita ada tepung gandum. Ada gula, garam, natrium benzoat. So, dalam ni, dalam kicap tu, natrium benzoat, gula dan garam sebenarnya adalah dia punya bahan pengawet. Okay, so saya ambil sikit sini Awak teka, kalau jus oren, apakah bahan pengawet dalam jus oren ni? Bahan pengawet. Teka, apakah bahan pengawet dalam jus oren? Gula. Yes, very good. Gula gula adalah bahan awet. Lepas tu dia ada satu nama asid. Itu pun adalah bahan awet. Yes, very good. Ini adalah bahan awet. Ini adalah asid benzoik. Okey, katakanlah satu lagi pengoksida. Awak tengok kat sini, apakah pengoksida? Pengganti oksida. Apakah pengganti oksida? Vitamin Yes, vitamin C ini sebenarnya kita panggil dia sebagai pengganti. Saya tak tahu kenapa bahasa Melayu dia panggil pengganti oksida. Bahasa Inggeris panggil antioksida je. Pengganti oksida. Kadang-kadang dalam buku rujukan ada tulis antioksida je. Antioksida ni kalau orang kita makan buah, kita kata antioksida ni senang kata awet muda. Kenapa? Sebab muka tu tak cepat berkedut. So itu kita panggil dia antioksida. Alright, so kita buat this one. Ni tak nampak sangat lah. Okay. Now, ini adalah contoh-contoh makanan. Okay. Now, ini adalah Maggi. Ni ramuan dalam Maggi tau. Ni Maggi. Okay. So, dalam ramuan dalam Maggi, dia ada tepung gandum, minyak kelapa sawit. Lepas tu dia ada garam, dia ada mengandungi penstabil dan juga conditioner yang dibenarkan. Kemudian dia ada garam, gula. Yang ni monotherium glutamat. Lepas tu, banyaknya nama perisa yang dibenarkan, rempah mengandungi bahan perisa yang dibenarkan, bla bla glutenin, bla bla bla. Mengandungi asid sebagai conditioner yang dibenarkan. So, dalam yang ini, apakah dia punya bahan awet? Apakah bahan awet dia? Apakah bahan awet yang awak tahu? Apakah contoh bahan awet? Cuba tengok. Apakah contoh bahan awet? Gula, garam. Yes, gula, garam. Gula, garam ni adalah bahan awet. Lepas tu, monotherium glutamat ni sebenarnya apa? Awak teka, nama dia pun monotherium glutamat ni. Ini macam... MSG. Yeah, MSG. Tu yang awak makan sup dia lagi sedap sebab dia ada MSG. Okay, so kita ambil yang itulah. Ini adalah, takut tak nampak dah. Ini biskut. Biskut dia ada kepingan oat, tepung gandum, lemak sayuran, and then ada gula, kacang hazel, sirap, glukosa, tepung, kalsium karbonat dan bahan penaik lain. So, awak perasan tak? Semua makanan dia mesti ada bahan awet. Any food mesti ada bahan awet. Kenapa semua makanan proses ni wajib ada bahan awet? Ini bahan awet juga ni. Kenapa semua? Sebab? Benda tu lah yang bagi rasa. Terbaik tahan lama. Nak tahan lama. Yes. Yes, nak bagi dia tahan lama. Rasa manis. Tapi sebenarnya gula dalam kes ni, dia adalah untuk apa? Nak bagi makanan tu tahan lama. Contohnya ni sugar. Ni pun ada sugar. Tetapi, dalam Milo ni, orang gaduhkan dia kata Milo ni bahaya sikit. Kandungan dalam Milo ni, gula dia dah banyak. Sebab tu sangat tak digalakkan Milo. Korang ambil air Milo, korang letak lagi susu pekat lagi banyak-banyak. So, awak boleh menambah kandungan gula tu lagi banyak. Sebab dalam Milo itself, gula tu dah ada banyak.
So kenapa ada gula? Sebab gula nak bagi rasa manis. Dan satu lagi, gula ni nak bagi makanan tu tahan lama. Sebab tu kalau orang buat kek, buat biskut, dia orang memang saja bagi manis. Sebab bila manis, makanan tu tahan lama. Sebab dia adalah satu keadaan yang ekstrim. Mikroorganisma pun tak berani nak duduk kat situ sebab gula tu pekat sangat. Okay, now so ini adalah Prego. Saya memang duta Prego kan. So memang semua saya ada Prego. Korang katalah kalah apa, semua saya ada. Okay. So kalau lah dekat sini, apakah dia punya bahan awet? Sama Gula. lah. Tengok nampak tak semua makanan ada gula? Ni ada gula. Dan saya ada lagi. Tapi ni tak nampak sangat lah. Ni ni ada gula. Ni tadi kita dah ada. Ni tak nampak ni. Ni gula Ada ni. tu. Ni gula kot. Okay. Gula. Ni ada gula tak? Ni asid ni tak ada kot. Ni pun gula. Semua ada gula. So semua Prego ada gula. Saya tengok kejap. Cuba tengok sardin jom. Kita tengok sardin. Sardin pun ada letak gula ke? Okay now. Sardin dia ramuan ikan sardin. Lepas tu paste tomato. Lepas tu dia ada pemekat. Dia ada. Dia kat sini dia pakai garam. Okay. So sama ada gula ataupun garam. So dalam kes ni dia pakai garam sebagai bahan awet. Right. So nanti awak tengoklah makanan. So tapi sekarang kita tengok impak bahan kimia. Kalaulah kita selalu makan, apakah kesan kalaulah selalu makan? Kalau saya masak Prego tu pagi, petang, semua saya makan itu je. Okay, apakah jadi dia? So dalam tu ada bahan pengawet kan? Bahan pengawet selain daripada gula tu. Okay, dia boleh menyebabkan apa impak dia? Boleh menyebabkan kanser. Sebab tu kalau orang ada penyakit kanser, salah satu makanan yang diorang kena avoid adalah makanan proses. Dan salah satu makanan proses yang ada banyak sangat dia punya bahan awet sebenarnya adalah nugget, sausage. Makanan macam tu sebenarnya lagi banyak bahan awet. So kalau katalah pengidap kanser, diorang sangat tak sesuai makan makanan yang memang banyak bahan pengawet tu. Sebab dia boleh lagi trigger dia punya penyakit kanser tu. So tengok ada orang yang tak tahan adalah alergik ruam, kegatalan kulit. Ni biasa budak-budak kecil. Kalau saya perasan kalau ada anak saudara saya yang eczema yang teruk, kalau dia orang makan super ring, saya tahu super ring je lah kan sebab warna dia tu kan. Kalau kena kat kulit dia pun dia dah tumbuh ruam-ruam. So bagusnya budak tu tak boleh makan super ring lah kan. Apa-apa makanan junk food. Lepas tu dia boleh merosakkan hati. Macam korang dah biasa makan kan. So pewarna tengok kan. Kesimpulan. Tengok pengawet, pewarna, peluntur, perisa, pemanis. Semua boleh menyebabkan apa? Kanser. Menyebabkan kanser. Kanser. Tak, saya nak cakap persamaan tau ni. Persamaan antara pengawet, pewarna, peluntur, perisa, pemanis, dia boleh menyebabkan penyakit apa? Semua boleh menyebabkan penyakit kanser. Tapi kalau pemanis dia tambah boleh kena diabetes mellitus. Nama kampungnya apa diabetes mellitus dan juga obesity? Kencing manis. Ni kencing manis. Kalau obesity? Gemuk. Kegendutan. Gendut. Okay, now kalau antioksidan ni pula, dia boleh merencatkan pertumbuhan badan dan ruam gatal. Okay, ni adalah dia punya kesan-kesan lah. Alright. So, kita baca, kita buat latihan dalam buku SPS awak. Buku SPS awak, muka surat 25. Saya rasa budak-budak lelaki yang duduk rumah acak tu mesti tak ada buku SPS. Ada. Siapa kata tak ada? Ada. Study group cikgu. Allah. Kita orang berkongsi. Kongsi acak punya lah tu. Wow, okay. Saya bawa. Serius tak? Aduh, terharu. Kau diam boleh. Okay. Tu siapa tu? Okay, bahan pengawet. Okay, dah. Okay, ini katakanlah Nick. Dia jadi toke kicap. Dalam ingredient kicap dia ada kacang soya, dia ada tepung, gula, garam dengan natrium benzoat. Antara 5 ni, manakah satu yang kita panggil dia sebagai bahan pengawet? Okay, sekejap. Zak, nak dengar okay, Hadis tadi dah. Last kali Nick Nick dah kan? Acap dah kan? Siapa last? Last kali Farisha lah. Oh, Farisha. Farisha, pilih seorang Farisha. Untuk jawab soalan ni. Ashraf lagi? Weh, ramai ni kot dalam ni. Ini betul nak dengar soal saya. Bagi siapa? Afkar lah. Ebi ada. Ebi tak ada? Si TA tak sihat. TA kata dia pergi klinik. Dia kepala dia berat. Dia pening, dia demam. Sekejap. Afkar boleh Afkar? Afkar try Afkar? Boleh. Okay. Afkar bahan pengawet. So kita bagi antara ni tau.
Kita ada 5 ni tau. Kita ada kacang soya, kita ada tepung gandum, kita ada gula, kita ada garam, kita ada natrium benzoat. So antara 5 ni kan Afkar, mana satukah yang kita panggil dia sebagai bahan pengawet? Gula dan garam. Gula, garam. Okay, gula, garam. Ada lain tak? Ada lain tak? Yang ni tak famous. Natrium benzoat. Yeah, natrium benzoat. Natrium benzoat. Yang ni tak glamour sikit. Sebab ni bahan kimia sintetik betul ni. Okay, lepas tu, okay. Bahan kimia yang direkodkan pada label. Okay, ini adalah dia kata nak suruh bahan kimia yang pada label ni. So mana satukah yang kita rekodkan sebagai bahan kimia? Bahan kimia ni maksudnya adalah contoh-contoh bahan pengawet lah yang kita gunakan. So kita ambil siapa? Afkar pilih seorang. Saya nak suruh dia listkan dulu bahan pengawet. Lepas tu satu lagi pengantioksida. Okay. So dia ada 2 ni je. Bahan kimia dia kita boleh pecahkan kepada 2. Satu adalah bahan pengawet, satu lagi pengantioksida. So Afkar dah siapa jawab untuk soalan ni? Yang ni saya dah spesifik kan? Cikgu, saya cuba je boleh cikgu? Siapa tu? Dafa. Okay, Dafa. Okay, boleh. Okay, Dafa try bahan pengawet. Gula dengan asid benzoik. Okay, gula. Betul. Gula, asid benzoik. Asid benzoik. Gula, asid benzoik. Benzoik. Okay, lepas tu, okay, katakanlah yang lain pula, kita dah, okay, pengantioksida. Kalau saya kata pengantioksida? Asid sitrik. Ya, kita ada asid sitrik. Sekejap. Asid sitrik. Dia asid lagi satu. Asid sitrik tak termasuk ni rasanya ni. Asid sitrik ni masuk mana Tak. Asid satu lagi, bukan asid sitrik. Betul tak? Bukan. Bukan. Asid apa? Satu lagi Dafa. Vitamin. Oh, vitamin apa? Vitamin C. Yes, vitamin C. Right. So ni susah sikit ni. Asid sitrik tu nanti saya kena tengok lah dia dekat mana asid sitrik tu. So ini adalah dia punya ni. Okay now. Oh, jawapan dia. Bahan pengawet. Dah jawab Saya tulis kat sini je tau. Gula, asid benzoik. Antioksida adalah vitamin. Oh, asid sitrik boleh lah masuk sini. Asid sitrik. So anything yang berasid. Okay, so vitamin C. Vitamin C ni, nama dia, vitamin C ni, nama lain dia sebenarnya kalau korang beli ubat suplemen dekat farmasi, kadang-kadang dia tak tulis vitamin C tau. Dia akan tulis kat situ, dia panggil asid ascorbic. Asid ascorbic ni sebenarnya pun vitamin C. Asid ascorbic. Okay, so sini adalah asid sitrik. Alright, so kita nak last sekali. Boleh menyebabkan kemandulan. So kemandulan kita tengok apa yang boleh menyebabkan kemandulan. So awak tengok kat sini manakah yang boleh menyebabkan kemandulan? Apakah makanan yang boleh menyebabkan kemandulan? Pewarna. Ya, pewarna. So maksudnya tak boleh makan super ring selalulah. Okay, so maksudnya tak boleh lah makanan yang lagi warna dia lagi terang tu bahayalah kan. So ini adalah jawapannya adalah pewarna. Okay, yang menyebabkan kecacatan fetus. Apakah yang boleh menyebabkan kecacatan fetus? Cuba awak tengok kat mana kat sini. Apa dia? Pengawet. Yes, pengawet. So sini saya tulis pengawet. Pengawet. Yang manakah boleh menyebabkan kanser? Merosakkan hati dan ginjal. Ini kanser dan juga merosakkan hati dan ginjal. Apa dia? Pengawet. Oh, pengawet. Pengawet pun boleh kan? Perisa. Nampak tak? Ada 3 lah. Pewarna. Kan? Pengawet. Pewarna. Sebab Pemani. dia pun kanser. Merosakkan ginjal. Semua yang cikgu kata tu lah. Ya Allah, lepas tu perisa. Takutnya saya tiba-tiba pula hari ni insaf nak makan makanan yang sihat je. Okay. Pemani. Okay, so jawapannya, ada 3 lah. Okay, lagi kanser merosakkan hati. Pemanis pun sama. Pemani.
So tak boleh minum air gas, tak boleh makan super ring. Ayo. Antioksidan ni apa? Oh, takutnya. Oh, ni tak menyebabkan kanser, cuma merosakkan hati. Hui, 4 lah. Pengawet, pewarna, perisa, pemanis. Lepas ni rasa macam buat makanan sendiri je kat rumah ni, Kang. Okay. Right. Hari ni je lah insaf, kan. Lepas tu tiba-tiba pergi kedai semua saya beli. Okay, now. Okay, so jawab. Tulis lagi, mention kat saya lagi sekali. Saya tulis pemanis. Pemanis. Pengawet. Pengawet. Takutnya. Pengawet. Pewarna. Pewarna. Perisa. Uyo. Satu lagi adalah perisa. Cikgu. Ha. Yang B tu pengawet kan? Atas. Yang B. Oh, lah. Ini adalah pengawet. Pengawet. So kita kena careful lah ambil makanan tu. Cikgu. Jangan. Ya. Yang C tu perisa lah. Yang C. Oh, ini adalah perisa. Terima kasih. Okay, ini sebab dia kecacatan otak. Oh, tadi saya terbalik. Okay, now. So, apakah yang menyebabkan keracunan makanan? Menyebabkan keracunan makanan. Kalau kita makan banyak-banyak boleh menyebabkan keracunan makanan. Ada ke yang tulis kat situ menyebabkan keracunan makanan? Ada pewarna. Okay. Oh, pewarna. Maksudnya. Peluntur. Tak boleh makan banyak-banyak. Keracunan makanan adalah peluntur dan juga pewarna. Pewarna dan juga peluntur. Takutnya. Pewarna dan peluntur. Pewarna. Dan satu lagi adalah peluntur. Okay, apakah yang boleh menyebabkan sesak nafas? Untuk orang asma ni, asma ni sebenarnya allergic tau. Dia tak boleh salah makan. Dia macam dia sensitif. Dia akan menyebabkan, ni kan dia macam allergic. Awak nampak tak ni? Allergic ni sebenarnya bukan ada kat kulit je tau. Allergic dia boleh kat saluran pernafasan. So dia boleh sempitkan saluran pernafasan. So sesak nafas ni orang asma sebenarnya asma, allergic dia lebih kurang sama. Cuma asma ni dia punya kesan dekat saluran pernafasan dia. Maybe dia allergic kat habuk. Bila dia allergic kat habuk, dia punya saluran pernafasan dia jadi sempit. So bila dia tercungak-cungak, kita kata dia kena serangan asma. So awak nampak kat sini apakah yang boleh menyebabkan orang kata sesak nafas? Awak tengok dekat sini biasanya adalah yang boleh menyebabkan allergic. So kat sini kita ada pemanis. Pemanis Pengawet. Pemanis, pengawet. 2 je. Okey, pengantioksidan dia kata kat sini. Pengantioksidan. Ruam dengan gatal kulit. Tak ada pun. Tak ada allergic. Tak ada allergic. So saya ambil pemanis dan juga pengawet. Saya ambil pemanis dan pengawet. Pemanis dan juga pengawet. Pengawet. Ini pun sama. Pemanis dan juga pengawet. Lepas tu dia tambah sini antioksidan. Antioksidan. Sini pun ditambah tau. Antioksidan. Antioksidan. Dan juga ditambah adalah perisa. Tapi dia kat sini pengawet, perisa, pemanis ni tak. Dia kata tak menyebabkan sesak nafas. Yang ni saya tak tahu sikit tau. This one adalah kimia. So kimia ni bukan saya punya bidang. So kita pakai jawapan yang betul tau. Alright. So akhir sekali, last sekali, suplemen mengenai kesihatan tau. Saya nak berhenti kat sini. Now, makanan kesihatan. So makanan kesihatan merupakan makanan semula jadi yang terkandung dalam gizi normal dan mengekalkan kesihatan tidak punya bahan kimia sintetik. Saya tak setuju perkataan dia kata bahan kimia. Sebenarnya semua benda ada bahan kimia. Cuma ada bahan kimia tu sintetik tu maksudnya buatan manusia. Dalam badan awak pun ada bahan kimia. Everything in this world ada bahan kimia. Cumanya bezanya bahan kimia tu semula jadi ataupun bahan kimia tu sintetik. So kalau yang ini kita kata ni semua ada bahan kimia. Ni semua ada orang kata komponen kimia dia. Tapi komponen kimia organik. Organik tu kita kata dia adalah semula jadi. So dia punya isu makanan kesihatan dia kat sini macam ni. Antara makanan yang fresh kat sini, gambar ni tau.
Ini tak ada dalam buku SPS tau, tapi ada dalam silibus awak. Ini, dengan yang ini, awak ambil suplemen yang kata konon korang makan 1 botol, korang dah boleh dapat makanan yang sihat. Mana satu lebih elok? Awak ambil makanan kesihatan yang ini ataupun ambil suplemen. Ini kita panggil dia suplemen kesihatan. Ini adalah suplemen. Suplemen kesihatan. Yang ini adalah makanan kesihatan. Kalaulah awak, mana satu lagi elok? Awak makan makanan kesihatan ke atau awak ambil suplemen kesihatan? Makanan kesihatan. Yes, makanan kesihatan. Now, satu makanan kesihatan, satu saya bagi tahu awak, paling mudah jawapannya adalah murah. Kedua, dia tidak melibatkan pemprosesan makanan. Pemprosesan makanan. Okay, so satu saya cakap awak makan ni, yang awak makan ni walaupun ambil salmon ke sekalipun, ini adalah lebih murah berbanding korang ambil kononnya pakai suplemen ni kulit korang lagi cantik. Konon korang makan ni korang lebih sihat, senang nak kurus whatsoever. Saya bagi tahu awak tau. Okay. Suplemen macam mana dia kata suplemen hebat sekali macam mana pun, sebenarnya suplemen tak boleh ganti dengan makanan kesihatan. Makanan kesihatan ni senang kata makanan yang sihat lah. So, daripada korang mahal, awak tahu tak 1 botol ni RM100? Korang tahu tak makanan suplemen ni 1 botol RM100? So benda ni suplemen ni satu adalah mahal. Dan satu lagi dia diproses secara kimia. Secara sintetik, bukan kimia. Secara sintetik. Dan awak perasan tak? Semua suplemen, rules dia satu. Kena minum banyak air. Sebenarnya yang bagi korang sihat, korang minum banyak air. Bukan suplemen. Tapi suplemen tu, orang jual suplemen, dia claim makan suplemen dia sihat. Tapi sebenarnya korang tahu tak? Korang jadi korang sihat, korang yang minum air tu banyak. So sebenarnya kalau korang tak ambil suplemen, korang makan tapi korang minum air, korang dah sihat dah. Cumanya sebab dia nak jual produk. So dia nak jual barang. Bila nak jual barang, so of course lah dia akan claim barang dia tu yang menyebabkan korang lagi sihat. Tapi sebenarnya tak. Kalau korang makan suplemen pun, dia akan bagi satu syarat macam ni. Jangan makan junk food, makan makanan yang sihat. Sebenarnya bukan pasal suplemen tu yang korang sihat. Korang makan makanan sihat dan korang minum cukup air dah bagi korang sihat. Tapi basically, korang tak ada suplemen pun sebenarnya korang dah sihat. So suplemen ni sebenarnya dia tak bahaya, cuma dia membazir duit. Faham tak maksud saya? Unless kalau korang duduk dekat third country yang tak ada makanan, nak jumpa sayur-sayuran susah, yes, korang ambil suplemen sesuai. Tapi kalau korang duduk sekarang dan kalau korang tak ada masalah kebuluran, negara kita tak ada masalah kebuluran, basically sebenarnya korang ambil makanan yang sihat, yang hari tu kita belajar suku-suku separuh tu, sebenarnya dah okey dah suku-suku separuh tu. Tak payah ambil suplemen. Kecuali ada satu keadaan, korang dah buat thalassemia test tak? Ada tak hari tu buat thalassemia test? Saya rasa tingkatan 4 wajib buat lah. Ada tak buat test untuk thalassemia? Ada tak? Tak ada Tak sempat Tak sempat? Okay. Now, macam yang thalassemia, kalaulah katakanlah biasa perempuan ni tau, kalau korang adalah thalassemia pembawa, kita kata awak dalam genetik awak ada thalassemia tapi awak tak sakit. Orang yang ada thalassemia pembawa ni biasanya dia ada masalah bentuk darah merah dia tak berapa normal. So basically dia makan dah bayam 1 mangkuk pun nak naikkan kandungan hemoglobin dia ambil masa. So basically doktor akan bagi suplemen. So kesenang kata kesimpulannya kalau suplemen ni awak boleh ambil dengan syarat atas nasihat doktor. Contoh macam saya pregnant dulu tau. Masa saya pregnant dulu, saya tak boleh minum susu. Saya minum susu je muntah. So doktor suggest untuk saya ambil suplemen kalsium dengan vitamin D. So tengok keadaan. Tapi kalau katalah macam sekarang, korang dah okey. So basically tak payah ambil suplemen ni. Untuk umur korang, 17 tahun. Korang tak perlu benda mahal-mahal ni, tak payah.
korang just jaga makanan yang sihat. Tetapi kalau korang sakit, macam saya kata, kalau awak pregnant, awak tak boleh minum susu je muntah. Yes, itu awak bolehlah gantikan suplemen. Tetapi janganlah habiskan duit awak membeli suplemen yang mahal-mahal harga beratus-ratus tu. Okey, kalaulah doktor. Tapi kalaulah yang jual tu doktor dan doktor juga jual suplemen, jangan beli. Ini adalah promosi. Tak, ini adalah saya nak educate korang tau. Kenapa ada dalam silibus sains sekarang, kenapa tiba-tiba dalam silibus awak ada cerita benda-benda ni? Disebabkan ramai orang Malaysia suka beli suplemen ni. Diorang tak nak makan makanan sihat, tapi sibuk beli suplemen. Tapi tahukah diorang suplemen ni harga lebih mahal daripada korang makan makanan yang sihat? Contoh, kalau korang makan brokoli ni, dalam brokoli ni banyak vitamin tau. Tapi kalau korang makan suplemen, korang dapat satu jenis vitamin je. Contoh kalau saya sakit, saya tak suka minum susu. Kalaulah saya makan pil kalsium, saya dapat ni je tau. Dalam pil kalsium tu dapat kalsium dan juga vitamin D je. Tapi kalau saya minum susu, kalau saya boleh minum susu, saya untung tau. Dah lah satu murah. Dalam susu tu, dalam segelas susu tu, dia dah ada semua. Dia dah ada karbohidrat. Sebab tu kalau orang minum susu boleh rasa kenyang. Dalam tu ada vitamin B, dia ada vitamin lain daripada tu. So kalau korang minum segelas susu, korang dapat banyak lagi orang kata dia punya khasiat berbanding korang ambil pil. Tetapi kalau korang tak sihat macam saya, kata kalau korang pregnant, tak boleh minum langsung. So terpaksalah ambil suplemen. Sebab tu saya kata suplemen ni perlu nasihat daripada doktor. Kalau orang tu jual kat awak cakap dulu, nanti saya beli, saya pergi jumpa doktor, tanya dulu nasihat. Tapi tiba-tiba cikgu yang jual tu adalah doktor, alamak pergi cari doktor lain, tanya for second opinion. Alright, so saya berhenti sampai di sini. Kenapa saya cerita benda ni? Sebab benda ni ada dalam silibus. Dan kenapa dalam silibus awak ada tajuk ni? Sebab banyak orang Malaysia membazir duit membeli suplemen. Tak adalah bahaya, cuma korang bazir duit lah. Sedang kata korang tak perlukan suplemen, tapi orang yang jual tu dia mengconvincekan awak, meyakinkan awak patut beli suplemen. Basically korang tak perlu pun. So overclaim, faham tak overclaim? So kebanyakan orang Malaysia suka beli produk overclaim. Sebab tu dia ada dalam silibus sains. Dalam buku SPS pun tak ada tau ni. So yang ni you should know. So siapa-siapa kalau beli suplemen, jual suplemen dekat awak fikir 2-3 kali dulu. Fikir dulu sebab benda tu mahal. Very expensive. Kalau awak tanya saya makan suplemen tak? Tak ada. Saya tak makan suplemen. Masa pregnant je saya makan suplemen. Tapi apa saya buat? Saya jaga kesihatan lah. Maksud saya minum banyak air, exercise, macam tu. Make sure jangan terlampau berat. Macam tu je lah. Alright. So just healthy lifestyle je. Okay. Suplemen mahal-mahal ni kalau korang tak jaga macam mana? Jaga makan pun tak guna. Kalau hari-hari korang pergi bantai satu hari, roti canai sampai 5 keping, teh tarik sampai 3 gelas. Tu makanlah suplemen mahal macam mana sekalipun. Tetap korang dapat sakit. Faham tak maksud saya? Faham tak? Faham. So kalau contoh dia paling senang, kenapa saya cakap benda ni? Sebab katakanlah macam ayah saya tau. Ayah saya ada diabetes yang sangat teruk. Orang yang dah kena diabetes, saya bagi tahu lagi satu tips. Orang kena diabetes, orang dah sakit, tak boleh ambil suplemen. Suplemen ni kerja dia adalah untuk mencegah tau. Kalau orang dah sakit, macam bapak saya dah sakit, dia kena makan ubat. So awak tahu tak betapa seksanya saya nak meyakinkan mak ayah saya jangan beli suplemen kat tepi dekat mana-mana orang yang dia tak kenali. Sebab setiap orang dos suplemen tak sama. So macam mana orang yang jual ubat tu boleh cakap kalau pakcik makan ni 2 biji, pakcik punya diabetes boleh kurang? Tak ada. Masalahnya benda tu suplemen, awak ingat, suplemen adalah mencegah. Bapak saya dah sakit, bapak saya dah tak boleh makan suplemen. So bapak saya kena makan ubat. Sebab tu ramai dah orang kat Malaysia ni dah kena macam orang kata nak kena game ni kalau korang cakap. Dia kena overclaim lah. Dia kata pakcik kalau pakcik makan suplemen ni, pakcik dah tak payah pergi klinik. Macam tu. Alright. Bateri saya dah nak habis. So saya sambung besok. So itu sahaja bebelan saya untuk hari ni. Do you have any question? No, so saya sambung. Saya nak ambil Emir dah ni. Lambat. Okay. Alright. So thank you so much. Sorry membebel. Okay, bye. Okay, bye. Jumpa besok. Okay, Assalamualaikum. Sekejap. Besok korang ada maths tak? Korang ada maths tak? Kejap. Besok korang ada maths kelas Google Meet tak? Maths Mungkin besok. ada kot. Selalunya ada. Okay, kalau macam tu saya ambil masa tasawuf boleh?
Boleh. Pukul 11. Bila ni? Bila? Besok. Besok. Okey. Saya bagi Sampai dia punya duit hari ni. petang pun boleh cikgu. Tak payah. Cukup lah. Berdedikasi sangat. Okay, bye. Terima kasih, cikgu. Okay, bye. Bye.